Cik Sal, mari ikut saya sekarang. Mari ikut saya, Cik Sal. Di mana, Cik? Cik Sal, depan sana. Nah. Utara Afrika. Di belakang kita, Cordoba. Cik, kau kata nak ajak aku pergi Andalusia. Kenapa Utara Afrika? Mentang-mentang aku dah gelak Afrika kau nak bawa. Tidak, Cik Sal. Kerana itulah aku nak kau faham tentang dunia Andalusia ni. Dunia ni panggil Al-Andalus oleh orang Arab sebelum kita ke Cordoba. Oh, jadi nanti aku lebih faham Andalusia lah. Ya. Anda apa? Andalusia. Belakang kita? Cordoba. Iya, penonton sekalian, mari bersama kita di Makan Angin Cordoba. Ya, cepat. Mengenali Andalusia dan kota Cordoba dengan lebih rapat lagi, Najib dan Cik Sal akan mula dengan lawatan ke Torre de la Calahorra atau Menara Calahorra. Mari kita ikuti mereka untuk mengetahui suasana Cordoba pada masa dahulu. Wow, cantiknya Jip. Adakah ini 1001 malam, Jip? Tidak, Cik Sal, tidak. Ini bukan set 1001 malam, Cik Sal. Inilah keadaan kehidupan orang-orang Arab di Cordoba pada kurun 7 ke kurun 12, Cik Sal. Di sinilah, Cik Sal, di Cordoba ini tercetusnya ide-ide progresif dari dunia sains, teknologi, seni, dan di sinilah mulanya zaman kegemilangan. Aku tahu. The Golden Age of Islam. Zaman gemilang tamadun Islam, kan? Sorry dah. Of course, I did. Mereka semua kaya, Cik Sal. Kaya bukan saja dengan harta benda, kaya dengan ilmu, Cik Sal. Dulu kalanya orang-orang Arab, mereka mempunyai sifat terbuka. Terbuka kepada sesiapa saja yang punya ilmu. Kerana knowledge to power, kan? Ilmu dari siapa saja. Orang Yahudi, orang Kristian, orang Roman, banyak orang lah, Cik Sal. Semuanya mereka terima. Bagus, Bagus. Tapi, Jip, siapakah orangnya yang membangunkan ini semua? Kau nak tahu? Nak tahu? Nak. Berikan aku. Cepat. Itulah dia orang yang bertanggung jawab. Zaman gemilang tamadun Islam, Khalifah Abdurrahman. Cantik istana dia. Impak dari pemerintahan Sultan Abdul Rahman yang telah memerintah Cordoba selama 32 tahun memang banyak sekali, seperti apa yang Najib katakan tadi. Semasa pemerintahannya, beliau meningkatkan infrastruktur Cordoba, membina jalan raya, mengadakan perkhidmatan awam dan angkatan tentera. Beliau juga orang yang membina mezquita di Cordoba ini. Malah, di kota Cordoba masih mempunyai banyak peninggalan arca-arca, hasil dari pemerintahan beliau yang terkenal di seluruh dunia. Cordoba juga menjadi sebuah kota Islam yang pesat perkembangannya di Spanyol di bawah naungannya. Inilah di antara pusaka yang telah ditinggalkan oleh Amir Abdurrahman. Dan inilah namanya mezquita, masjid, the mosque. Cesar, benda ni, bangunan ni masih ada di Cordoba. Cik, cantik lah. Cantik, Aku nak pergi, Cik. Kau tengok yang betul lagi cantik, Cesar. Nak pergi boleh? Nak. Tak boleh, aku yang pergi. Kau cek makan lah, Cesar. Alahai, kesian awak Cik Sal kena buli lagi. Teruskanlah menonton rancangan ini sebab nanti Najib akan meneroka mezquita atau Masjid Besar Cordoba. Cik Sal, itulah Cordoba. Dan kita sekarang berada di atas menara Torre de la Calahorra. Dan di situlah jembatan inilah orang-orang Islam Arab telah menuju dan menggunakan jembatan ini untuk ke Cordoba.
Dah lah, Jim. Kau si cerita dah. Aku nak pergi sana lah. Sejarah tak habis-habis. Mainlah, please lah, Jim. Aku tak sabar juga nak pergi sana. Jom. Kita di rumah ni pun memang dah tak sabar ni nak lihat keunikan Cordoba. Sebelum ke mana-mana dah boleh rasa keindahan negeri ni. Bestnya. Enjoy Cordoba. You too. Bye. Najib dan Cik Sal menaiki kereta api laju dari Cuenca ke Cordoba yang jarak jauhnya 3,520 km. Cordoba bermaksud dusun buah zaitun dan mempunyai lebih 320,000 penduduk. Apabila di Cordoba, perkara pertama yang anda akan lihat ialah jalan-jalan yang sempit. Jalan-jalan ini pula akan membawa anda ke banyak lorong-lorong kecil dan pelbagai bangunan yang amat menarik. Di kota-kota di Spanyol ini kalau kita lihat bangunan-bangunannya mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Kalau kita jalan-jalan di Cordoba ini, kita lihat banyak tembok-tembok yang tinggi. Mungkin katanya tak cantik. Tapi yang indah, yang mewah, hanya kelihatan di belakang tembok ini. Di Cordoba ada banyak ruang bersantai yang beratap atau patio. Dan patio ini sudah menjadi budaya dan kebanggaan di Cordoba ini. Di patio-patio yang sering dihias indah inilah yang dijadikan tempat bersantai bersama teman dan taulan. Di Cordoba ini, penduduknya amat-amat hargai patio-pationya. Seni rekaan bentuk arkitektur Arab ini, hingga kan pada setiap tahun, mereka akan mengadakan satu pertandingan. Dan pemenangnya akan menerima hadiah, wang tunai dan penghargaan dari mayornya. Jadi kalau anda di Cordoba, jangan bermalu untuk melihat apakah yang ada di belakang tembok-tembok ini. Karena saya pasti anda semua akan terpegun dengan keindahan patio-patio mereka. Sekarang ini penonton, saya berada di Casa Andalusi, sebuah rumah yang sangat-sangat tipikal di abad ke-12. Oh, macam gini rupanya ada orang tinggal best. Masih lagi tetap dengan unsur-unsur Islam di zaman pertengahan di Cordoba namanya. Rumah ini sekarang adalah sebuah museum. Dan sekarang saya ingin menunjukkan penonton semua sebuah kamar yang punya sesuatu yang amat-amat istimewa di zaman itu. Ada kamar istimewa? Apa yang awak nak beritahu kita, Najib? Walaupun kita semua tahu bahawa China telah mencipta kertas, tapi orang-orang Muslim yang telah mengambil kertas, idea tersebut dan telah memperbaiki mutu kertas pada waktu itu. Dan dengan kertas, orang-orang Muslim menyebarkan ilmu-ilmu mereka daripada Andalusia terus ke berjuta-juta manusia di seluruh dunia. Tahukah anda bahawa Cordoba ialah bandar pertama di Eropah yang menghasilkan kertas? Malah, kumpulan buku dan manuskrip milik perpustakaan Khalifah yang memerintah Cordoba pada masa itu melebihi 500,000 naskah. Sementara, perpustakaan di Eropah lain tidak mencecah 200 naskah pun. Dengan kertas-kertas yang berbuku, mereka telah menerbitkan banyak buku-buku. Dan Khalifah Abdurrahman memastikan semua rakyatnya, tidak kira tua, tidak kira miskin ataupun kaya, mempunyai buku untuk membaca. Supaya mereka tahu undang-undang negara dan justru itu memperbaiki diri masing-masing. Wah, berwawasan betul Khalifah Abdurrahman ni. Sebab itulah para pengikut pada masa itu berpengetahuan tinggi dan mempunyai banyak kuasa.
Cakap-cakap pasal rumah lah, buku lah, pasal raja semua. Teringat pula Cik Sal. Apa pula wawasan dia ya? Cik Sal, awak cari apa tu? Sesat ke? Panas Kesian awak jalan sorang-sorang di sini. Nak kita teman? Cantiknya patio ni. Saya macam rasa saya berada di Saudi Arabia pun ada. Morocco pun ada. Tapi saya masih di Cordoba. Cantik kan? Cordoba mempunyai banyak kafe-kafe teh dan ini hanya salah satu daripadanya. Wah, banyaknya teh. Bukan sahaja kafe ini ada menyediakan lebih daripada 30 jenis teh, tetapi ia juga mempunyai pelbagai jenis pencuci mulut sampai susah nak buat pilihan. Budaya teh inilah salah satu peninggalan budaya Arab. Kafe-kafe sebegini sudah menjadi tempat untuk penduduk tempatan dan pelancong berehat dan menikmati suasana sekeliling. Sedapnya tu Cik Sal. Penonton, kalau mata kasar kita tengok macam dekat Arab Street aja lah kan. Tapi kalau kita berada di tempat yang original penonton, aura dia terserlah. Lain sungguh rasanya. Jealous I. Maklumlah, ini tempat asal orang Arab, jadi lagi aslilah kesahihannya. Lega penonton, dah minum teh tadi di dalam. Sekarang ni dah tak panas, dah redup cuaca. Bolehlah kita jalan. Mari. Penonton, restoran yang saya nak masuk sekejap lagi ni, orang katalah mereka menyediakan makanan orang Pakistan. Pakistan di Cordoba. Interesting kan? Welcome. Hola, senor. Yes. How are you? I'm good. You have a wonderful and beautiful place. Thank you very much. Welcome to your house. Let's sit there. Gracias. Wah, Cik Sal ditemani dan dilayani oleh pemilik restoran, Encik Muhammad. Tempat ini pun macam unik gitu. Ada perigi lagi. Pasti makanannya unik juga. Typical Spanish omelette. Gracias. This is like fried cheese. And this is aubergine with honey. Okay? Thank you. Thank you. Sekarang kita rasa ya. Cik Sal bermula dengan pembuka selera dulu. Makanannya nampak lain dari yang biasa saya lihat di Arab Street. Omelette ada kentang di dalam. Confirm Arab Street tak ada punya. Keju goreng. Macam fish finger pun ada. Thank you. Terung goreng, rasa terung lah. Sedap. Pembuka selera saja dah nampak sedap. Tak sabar nak tengok makanan utama. And this is crepes with the chicken, mushrooms and almond sauce. Oh, crepes, chicken, Yes. mushroom and what sauce? And almond sauce. Almond. Almond sauce. Yes. Oh, almond sauce. Okay. Rasa ayamnya sedap. Sosnya yang ada mushroom. This
This is beef. Beef, But rice. rice, potatoes. Okay, Mr. Muhammad, can you join me? Okay, thank you. Mr. Muhammad, the crepe was excellent. Now I want to taste this, okay? Thank you. Penonton, dalam masakan beef dia saja, sos dia sos manis dan juga ada buah prune. Mr. Muhammad, how long have you been having this place? 10 years. 10 years? Yes. And, I see. and we started my family with my wife only with 9 tables. Wow! Mr. Muhammad, what kind of people come here? And now we are near the market normally, all international people because the famous market like to Italian people, Japan, French, some Arab people. Mr. Muhammad, personally, what do you think of Cordoba now? For me, Cordoba, I am like in Muslims country because here when we go to the small streets, see the markets, or like Arab country. Only if when we listen to people speaking in Spanish, I know I am a foreign here. I'm not Muslim country. No? Okay. But, It's okay for you? yes, here for me it's okay. Andalusian for me is good. You still feel at home? Yes, and the people is good. I like my work. Every day, different people, different story, and we start every day. Yes. Yes, and your family is here Yes, with you. That's yes, the most important that's thing. important, Okay, let me enjoy the food while we still talking. Okay, thank you. Hoi Cik Kak, nak makan lah, nak berbual lah. Enjoying betul dah hayal makan ni, si Najib pula ke mana Dengar-dengar dia dah sampai mes kita. Penonton sekalian, di belakang tembok ini adalah satu fenomena, keajaiban, satu binaan rekaan manusia yang tidak ada bandingnya hingga ke hari ini. Mungkin di sepanjang rancangan makanan ini anda telah mendengar saya berkata beratus-ratus tahun, berkurun-kurun, abad-abad. Tapi saya rasa ini adalah penting. Jadi, satu tanda tanya besar bagi saya ialah bagaimanakah satu binaan yang berlaku beratus-ratus tahun lamanya masih lagi teguh, megah dan berpengaruh hingga ke hari ini. Dalam mes kita ini ada banyak undang-undang dan Najib tidak dibenarkan bercakap di hadapan kamera. Dah senyap tengkorak ni, saya pula yang akan bercerita. Mezquita de Cordoba atau Masjid Besar Cordoba merupakan sebuah tempat sejarah yang telah menjadi saksi perkembangan Cordoba sejak tahun 784 Masihi. Dibina oleh Abdul Al-Rahman pertama, masjid ini telah menjalani berbagai pengubahsuaian dalam jangka masa 200 tahun sehingga dipercayai telah menjadi bangunan ketiga terbesar dalam dunia Islam. Sebuah visual yang indah dan menarik, kebanyakan bahan yang digunakan untuk membina mezquita ini diambil dari beberapa bangunan lama yang telah dimiliki oleh raja-raja Islam. Kebanyakan tiang-tiang dalam mezquita mempunyai ukiran nama-nama dan nombor-nombor. Nama dan nombor yang ada ialah simbol yang ditinggalkan oleh orang-orang yang membina atau mengukir tiang-tiang ini. Antara struktur yang ikonik Masjid Besar Cordoba ialah gerbang dan tiangnya yang merupakan reka bentuk tapak kuda dan juga pokok kelapa sawit yang dipinjam daripada seni bina kaum Visigoth. Mihrab Masjid Besar Cordoba telah diukir daripada sebongkah batu marmar. Ruang di tepinya pula dihiasi mozaik emas zaman Byzantine. Kubah ini dilengkapi mozaik gaya zaman Byzantine dan ukiran bahasa Arab.
masa tawanan semula Spanyol, sebuah gereja besar telah dibina pada awal abad ke-16 dengan seni bina berunsurkan zaman Renaissance. Ia terletak di kawasan tengah masjid dan dibina oleh ahli tukang Arab Andalusia pada tahun 1371 Masihi. Sudah pastinya meskita ini adalah mercu tanda budaya Islam di mana pengetahuan dan keindahannya telah melampaui masa. Walaupun kerajaan Spanyol bertahun-tahun cuba untuk bertukar nama meskita kepada The Church of Cordoba, meskita tetap berdegil dan namanya terus harum di mata dunia. Banyaknya kuih-kuih. Ini mesti kerja Cik Sal lah ni. Saya diberitahu ada 3 pastry yang begitu popular sekali di Cordoba, iaitu manulete, pastinho dan pastel cordobés. Best kan? Macam ada sesuatu yang menarik lah dekat belakang situ. Saya dah kepo-kepo lah. Kipu-kipu tu memang kerja awak apa? Menariknya. Apa benda tu? Penonton, seumur hidup saya tak pernah tengok mesin macam gini. Mesin ni tua penonton, tua daripada saya. Ada steering wheel macam bot. Bakery ni penonton, pemiliknya namanya Senyor Enrique. Saya panggil dia, kita berbual Senyor, how are you? Senyor, this machine is very old, right? It looks very old. Ketua hari ini ialah alat turun-temurun yang terpenting dalam kedai ini. Mereka percaya mesin-mesin lama ini akan mengekalkan kualiti dan rasa pastry mereka. Tadi saya diberitahu oleh Senyor Enrique, mesin ini satu-satunya yang berada di kedai pastry di Cordoba. Best kan? Encik Enrique ni kata, kedai pastrinya telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sebelum ini ia dimiliki oleh bapa Enrique dan sekarang Enrique pula sedang melatih Estefania, anak perempuannya, untuk mengambil alih kedai ini pada masa akan datang. Estefania, how long have you been helping your father? And are you happy doing this? Dia kata dia amat gembira membantu bapanya. Ia satu perkara biasa untuk anak-anak muda meneruskan tradisi ini. Dia telah melakukan kerja ini selama beberapa tahun dan gembira yang dia mempunyai kemahiran untuk meneruskan tradisi ini. Apa yang Enrique sedang lakukan tu? Cik Sal, tolong tanyakan. Senyor, what is this? Manolete. Sidra. Desa? Sidra. Penonton, inilah manolete. Intinya diperbuat daripada labu manis. Dah letak intinya, lepas tu dilapikkan di atas, dipintal macam epok-epok penonton. Dah pun siap. Alah, memang macam epok-epok. Apa agaknya rasanya? Sekarang ni saya nak minta Estefania tolong saya ajar buat pastel cordobés. Jadi saya ikut apa yang dia lakukan. Kalau tahu makan, mesti tahu cara membuatnya kan? Dia punya inti penonton sama juga macam manolete. Di rumah tak pun buat kuih. Sampai Cordoba. Semangat. Okey, perfecto. Boleh kerja sini lah. Memang sajak juga awak buat kerja macam ni lah. Terima kasih. Okey, perfecto. Yeay. Saya dah boleh kerja sini lah penonton. Dia punya tolak-tolak tu macam dayung sampan pun ada Oh, okey.
sudah diuli, kuih sudah dibakar. Sekarang tunggu apa lagi? Cepatlah makan dan ceritakan kita rasanya. Lapar tau, tengok-tengok saja. I want to eat you now, Manulete. Let's eat. Manis. Sangat manis macam saya. Dalamnya ada labu manis, Muntun. Muntun, selalunya kita ni kalau masak kan, labu kita masak dalam lauk pauk kita, masak bening ke, tak masak apalah. Tapi di sini, diorang buat isinya pula manisan, pastry mereka. Sekarang ni saya nak rasa pastry ni. Ini tak manis sangat. Tapi dia ada cinnamon. Kayu manis. Yang satu ni, pastel cordobés. Dalamnya pun ada inti lah. Manis macam air. Makan-makan ni teringat pula abang sejarah tu . Mana dia sekarang ni? Haji. Salah satu seni budaya yang masih dikekalkan, dijalankan dan terus mewarnai dunia seni Sepanyol ini adalah tarian flamenco. Dan tahukah anda bahawa flamenco dance ini atau seni tari flamenco ini berasal dari Andalusia. Salah satu perkara yang amat penting dalam seni tarian itu selain daripada penari dan penyanyinya ialah permain gitarnya. Tapi apalah gunanya pemain gitar tanpa instrumennya, alatnya, gitarnya. Najib sekarang di sebuah kedai gitar yang dimiliki oleh Jose, seorang pembuat gitar yang amat terkenal di Cordoba. Si Najib ni memang kepo, tapi nasib baik bertempat. Dia tanya-tanya orang ni pun untuk pengetahuan kita juga. Kita di rumah ni pun nak juga tahu tentang pembuat gitar flamenco, satu perkara yang tidak pernah kita pelajari sebelum ini. Mr. Jose, how long have you been doing this business? I mean, making guitars. I know this is not a very old tradition. Jose kata dia telah mula membuat gitar flamenco sejak berumur 11 tahun. Dan ini ialah tahun yang ke-40 beliau meneruskan seni ini. Wah, lama kan? What makes Jose? What makes the difference between a good guitar, a great guitar of the flamenco, and also the normal guitar that we see from the rest of the world, or the one that we see on the street and the people playing? Sí, la guitarra. Dia kata gitar flamenco ni selalunya lebih ringan kalau dibandingkan dengan gitar klasik. Kebanyakan kayu yang digunakan datang dari merata dunia. Pemilihan kayu sangat penting dalam memastikan bahawa bunyinya selaras dengan irama lagu flamenco. Sudah pastinya Encik Jose Rodriguez ini adalah seorang pembuat gitar yang terkenal kerana ramai pemain-pemain yang terkenal juga datang sini menyuruh dia membuat custom made gitar ni. Dan pada beliau yang membuat seseorang itu lain daripada lain adalah kerana beliau ini mahir dengan kayu ataupun pemilihan kayu yang dipilih untuk membuat sebuah gitar itu. Nah, ini yang membuat seseorang pemain gitar itu atau pembuat gitar itu lain daripada lain atau lebih handal daripada yang lain. Wah, jarum ikut. Dia cakap dia dah karat. Karat dia pun, dia tetap juga main untuk awak, Najib. Dengar tak bunyinya? Apa bezanya kita tu semua, Bezanya mungkin daripada bunyinya. Yang ini lebih terang, lebih jelas, lebih halus mungkin, dan ini dan flamenconya mungkin ada ketuk-ketuknya, ada ritmenya, lebih untuk plucking.
Dalam setiap persembahan flamenco, gitar merupakan alat yang paling penting. Ia merupakan nyawa dan nadi seni tradisional ini. Flamenco merupakan sebuah tarian dan genre muzik yang berasal dari kawasan Andalusia Spanyol pada abad ke-17 dan mempunyai pengaruh seni orang-orang Gypsy, Moor dan Yahudi. Flamenco ini wujud dalam 3 bentuk. Pertama, carte, iaitu musik, ballet, tarian dan gitara, pemain gitar, dan persembahan penuh ekspresi ini disertakan dengan hentakan kaki yang mengikut irama lagu. Antara aktivis flamenco ialah Antonio dan Victoria, sepasang suami isteri yang juga merupakan pasangan penari flamenco terkenal di Cordoba. Oleh sebab mereka tidak ingin melihat flamenco ini lapuk di telan masa, mereka telah membuka sebuah sekolah tarian flamenco khas untuk kanak-kanak. Najib, ceritakanlah tentang flamenco ni pada kita. So, does it take a special body or style or person to learn flamenco? Kata si Victoria, tarian flamenco ialah seni yang sangat halus dan berdisiplin. Ia bukan sekadar tarian, tetapi sebuah gaya kehidupan. Untuk menghasilkan yang terbaik, minda, emosi dan badan perlu selari supaya kegairahan dalam persembahan dapat dirasa. Pastinya penonton sekalian kalau nak belajar flamenco mesti ada badan ramping macam dia, ramping macam saya, ramping macam Cik Sal. Dan katanya plasticity, mesti ada kelembutan yang luar biasa nampaknya. I see flamenco everywhere in Cordoba. I know it started in Cordoba. So I was just wanted to know whether do they teach flamenco dance specifically in school? Victoria ni cakap yang flamenco hanya diajar di beberapa buah sekolah, bukan semua sekolah. Jadi, dia menubuhkan sekolah ini kerana dia mahu kanak-kanak belajar seni ini. Sekarang, dia sedang membuat belaan supaya tarian flamenco menjadi sebahagian daripada kurikulum di sekolah-sekolah. Ternyata visi mereka sudah tercapai kerana sekolah ini sudah pun menarik perhatian ramai kanak-kanak. Tapi hari ini ada seorang tua bangka nampaknya yang ingin mengambil bahagian di dalam kelas ini. Cik Sal, susah sangat ke tu? Sekarang ni dia tengah ajar saya step-step baru. Susah penonton, tapi saya coba. Iwa, mental dia. Gele. Begitu tekun sekali pasangan suami isteri ni ketika mengajar ya. Fokus Cik Sal, fokus. Jangan layan si gila tu. Sal, bagus. Bertahan. Ini baca aerobik lah. Menjadi. Hai penonton, comel-comel budak-budak ni. Saya rasa saya yang paling comel sekali di sini ya. Dan tua bangka tapi comel. Sedar diri pun awak Cik Sal. Tapi sekurang-kurangnya awak nak cuba juga. Tak macam si tengkorak ni. Asyik nak bully saja. Dah tua kau berat dikit. Sini. Macam mana? Macam mana? Baik kau panggil aku. Ya, kenapa? Macam nak tercabut pun Ya, ada. kenapa? Maklum lah. Kecil-kecil dah pernah dulu tak pernah cakap Melayu? Kan juga Zapin. Oh, ya. Dia Zapin tak hentak-hentak. Apa yang kau rasakan? Rasa kelembutan, ketangkasan, Aku rasa kewanitaan, kewanitaan. lebih terselak. Sudah tak? Macam tenang gitu kan. Fokus. Macam naik semangat gitu. Aku tak pernah tengok kau berpeluh Penuh. Oleh kerana itu Jesal, aku akan memberi kau hadiah daripada Espanyol ini. Hadiah wanita terakhir Melayu berjoget Espanyol namanya. Inilah dia. Terima kasih. Saya nak berterima kasih kepada orang-orang yang dah bertanggungjawab mengajar saya. Kejap. Yang bertanggungjawab mengajar. Nak gimana? Habis ni. Cik, gimana? Ba 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 ba
Ini spesial namanya. Di Cordoba ni, mereka ada khaskan satu lawatan malam. Di lawatan ni, katanya tiba-tiba nanti kita akan dikejuti. Ada kejutan. Apa yang mereka lihat tu? Itulah kita punya tour guide, Sal. Abang berjambang. Kalau jalan malam-malam kita sesat rupanya. Jadi kita ada tour guide. Tak sesak barat lah kita ya. Bukan main lagi nak terukah Cordoba. Apa agaknya yang ada dalam lawatan ni ya? Surprise ada tak? And in the tour we have two different surprises. Aku cakap tadi dia juga ada surprise kan? Dua surprise. Dua surprise Kalau di Cordoba, wajib menyertai lawatan malam sebegini. Cordoba paling seronok diterokai dengan berjalan kaki saja dan pada malam hari lah yang paling happening. Kita dah stop ni. Dia berbual. Tak dia cerita Espanyol, lepas tu dia cerita Inggeris. Dalam lawatan ini, Najib dan Cik Sal akan berhenti di beberapa tempat ikonik dan pemandu wisata mereka akan menerangkan dengan lebih mendalam lagi tentang tempat-tempat itu. Seronok kan? Itulah mungkin keadaannya tempat ini. Dalam kala bila Roman ada di sini. Yang palang-palang aja. Tinggi pula tu. We are in the old city, in the old Roman city, but we are looking for the city of the Persian people, the city of the Arabian, the city of the Moors, the city of the Jews, just to give you one idea about the history of the city of Cordoba in a very long way. Okay? Lawatan ini memakan masa dalam 1,5 hingga 2 jam. Mesti seronok kan? Ditemani pula dengan angin malam yang dingin dan nyaman. Penerangan pemandu wisata amat terperinci. Segalanya di Cordoba ada sejarahnya. Dari jalan raya ke pancutan, dari pintu ke kaki lima, semua ada ceritanya. Cik, Abang Jambang ni dahsyat Tahu dia tinggi sungguh-sungguh. Sampai jalan raya semua dia tahu. Berapa abad ke berapa semua. Julius Caesar semua Arab mana semua tu. Semua dah tahu Dahsyat lah abang ni. Surprise kita mana ni, Cik Sal? Sabar. Surprise. Tak habis-habis awak berdua ni ini agaknya tempat surprise-nya. Abang Pejambang, mana surprise-nya? Tempat apa ni? Hotel atau rumah? Nampaknya mereka sudah jumpa surprise mereka tu. Seorang pelakon lah. Dia ni mengambil peranan sebagai ahli falsafah Rom, Seneca, anak kelahiran Cordoba. Seneca sedang menceritakan bagaimana keadaan Cordoba semasa hidupnya. Kau faham tak? Aku tak faham. Tapi bila dia keluar dengan jubah putih tu, seram juga aku. Abang tu. Tapi okeylah. Dia sebenarnya adalah seorang ahli filosofer yang amat terkenal di Espanyol ini. Dihormatilah. Dia dulu tinggal hanya di daerah sini lah, di dalam kawasan ini. Baik, orang tua depan kita. Itu tadi ahli filosofer. Sekarang kita tahu apa pula? Ahli apa? Nujum. Jim, dia stop lagi, Jim. Surprise kah? Wah, tengok loceng. Dengar tak? Dengan loceng berbunyi. Lu cepat sikit lah. Sabar. Wah, bestnya. Rizal, adakah ini surprise kita yang kedua? Tahu, tapi aku surprise. Tengok loceng tu. Lonceng lah. Tengok tu. Kalau anda bernasib baik dan melawat Cordoba pada waktu tertentu, ada beberapa acara menarik menanti anda. Cordoba ada banyak pesta dan acara tahunan yang menarik. Macam ada parti, Sal. Mana orang kita? Asal. Cepat tu, nanti kena tinggal susah kita. Best Jim Kita jalan-jalan ni ada perarakan. Dapat kena-kena orang. Tadi bukan orang ke? Tadi perempuan tu baik. Ya ke? Tak faham pun okeylah. Tak dewit. Alah Cik Sal, dah dekat 2 jam berjalan, takkanlah tak buat kawan dengan orang lain kan?
Dia ni siapa ni? Ini namanya Muhammad Al-Ghafiqi. Yalah, dia apa? Ghafiqi itu dalam bahasa Spanyol sebenarnya glasses. Oh, cermin mata. Cermin mata. Dan beliau lah yang telah mencipta, memulakan operasi pertama mata di Cordoba. Inilah intelektual, inilah orang-orang inovasi Arab dulu. Pandai, Abang. Tapi sekarang kita kena cepat lagi. Bye, Bang. Nampaknya mereka berada di sebuah tempat yang menarik lagi. Ni pasti surprise kedua mereka. Betul pun, ada lakonan lagi. Pelakon ni sedang bermonolog sebagai seorang ahli falsafah Yahudi, Maimonides. Dia menceritakan tentang para pemimpin hebat Islam dan juga pengaruh dan budaya yang dipandu oleh dinasti Umayyad. Dia tadi Cik Sal, dia berbual tadi tu, dia adalah seorang ahli filosofer falsafah Yahudi. Pada waktu itu di Cordoba macam-macam orang ada, tapi mereka semuanya terbuka menerima unsur-unsur lain. Bersatu. Ya, bersatu. Dari situlah katakan bahawa dia menerima daripada unsur-unsur Arab pun ada, pelajaran pun ada, ilmu macam-macam dia belajar. Tadi dia cakap lah. Mari kita lagi. Nampaknya dah sampai ke destinasi terakhir lawatan malam ini. Bolehlah rehat sebentar, minum secawan teh. Malam ni kita belajar banyak sejarah. Kita kenal Celuk Belok, Cordoba ni begitu berharga sekali. Satu pelajaran untuk saya, Najib dan semua yang menonton rancangan ini. I want to ask you. You told me that you write books. Now, how would you describe those times of the Arabs when they were here in Cordoba? How would you describe those times? Very important time because at that time Cordoba was the most important center of culture all over the world. At that time, the mosque, for example, was a place not only for prayers. People think the mosque was only for prayers. That's not correct. The mosque of Cordoba was at the same time an Islamic center for prayers. It was palace of justice for lawyers, and at the same time center of culture to study arithmetic, geometry, philosophy, astronomy, poetry, music, medicine. It was the center of culture #1. Najib, kita tahulah awak ni memang suka sejarah. Tapi masa dah singkat ni. Sambung lain kali sajalah. Jadi penonton sekalian, kalau anda ke Cordoba ni, jangan lupa bertemu dengan Louis. Ini ada apa ni? Pelawatan malam di Cordoba. Dan dia akan menceritakan anda banyak lagi. Bukan saja kita boleh duduk sekarang, nanti saya nak berbual dengan dia macam-macam lagi tentang Cordoba, the golden age of Islam. Betul tak, Giselle? Awak dengar baik-baik, ya? 1,5 jam, tapi banyak yang kita boleh belajar. Betul. Giselle, aku ni sangat-sangat terpikat sekali dengan Cordoba. Very attractive, Giselle. Bandarnya, kotanya kecil, tapi berbagai-bagai surprise yang ada. Jadi pastikan bersama kami makan angin Cordoba Espanyol. Kalau awak tertarik dengan Cordoba, jangan lepaskan peluang untuk terus bersama Najib dan Cik Sal. Cinta kuda-kuda. Wah. Sekarang ni kita akan menuju naik bot. Saya nak naik bot. Tak pernah naik bot. Dia bukan bot lah, cruise. Dekat Singapura, mana kita boleh nampak benda-benda macam ini? Sekarang saya berada di sebuah fun fair. Macam bazar.